Laporan polis terhadap Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun Dabuan. Ini laporan kami. Saya akan bacakan laporan ini. Nama saya Mani Sekren Jegman Sega, Dato' Mani Sekren Jegman Sega, dari Malaysian International Humanitarian Welfare Foundation. Okey, pada 23 Third Mile Square, Batu 3, Jalan Kelang Lama, 58100 KL. Saya telah membaca satu laporan berita di Sinar Harian bahawa Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SBRM, Tan Sri Azam Baki memaklumkan bahawa SBRM sedang menjalankan siasatan terhadap Hakim Nazlan Mohamed Ghazali yang telah menghakimi kes SRC terhadap mantan Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad. Pada 16 hari bulan Ogos 2022, ketiga di pejabat yang sama, saya telah membaca di Sinar Harian yang melaporkan bahawa Mahkamah Persekutuan telah menolak permohonan Datuk Seri Najib untuk memasukkan keterangan-keterangan baru berkaitan dengan konflik kepentingan Hakim Nazlan Mohamed Ghazali melalui pengukuhan MDB sebagai Ketua Hakim HAM, sebagai Ketua Peguam HAM dan Setiausaha Syarikat Maybank Berhad. Saya dimaklumkan oleh Peguam Datuk Seri Najib bahawa dalam permohonan keterangan tambahan tersebut, Jabatan Peguam Negara melalui afidavit jawapan telah menafikan kenyataan di dalam afidavit sokongan Datuk Seri Najib berkenaan dengan siasatan yang dibuat oleh SBRM terhadap Hakim Nazlan, sedangkan Ketua Pesuruhjaya SBRM sendiri telah Sinar Harian pada 23 April 2022. Pada 31 Oktober 2022, saya telah menerima melalui WhatsApp dua dokumen yang dikatakan salinan kertas siasatan terhadap Hakim Nazlan oleh SBRM. Melalui kertas siasatan tersebut, di ruang rumusan, pihak SBRM telah menyatakan bahawa terdapat satu kesalahan di bawah Seksyen 220 kerana keseksahan oleh Hakim Nazlan. Pada 29 September 2022, saya telah membaca di Free Malaysia Today yang melaporkan bahawa Tan Sri Azam Baki memaklumkan siasatan terhadap Hakim Nazlan telah pun dilengkapkan oleh SBRM. Mengikut artikel tersebut, siasatan telah dilengkapkan seawal bulan Mei 2022, tetapi kertas siasatan telah dipulangkan kepada SBRM pada awal September 2022 dan kemudian SBRM telah melengkapkan kertas siasatan tersebut dan mengantarnya semula ke Pejabat Peguam Negara pada 29 September 2022. Mengikut kertas siasatan SBRM yang viral, Hakim Nazlan telah melanggar etika kehakiman di mana beliau gagal mengisytiharkan kepentingan dan peranan beliau dalam kes SRC yang merupakan kesalahan di bawah Seksyen 220. Kanun keseksahan yang boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Saya membuat laporan ini supaya pihak polis di Raja Malaysia dapat menyiasat perkara tersebut berikut. Nombor 1, kesahihan kertas siasatan SBRM yang tular tersebut kerana setelah sekian lama tiada sebarang penafian atau pengesahan dari SBRM. Nombor 2, mengapa Jabatan Peguam Negara menafikan di dalam afidavit jawapan bahawa terdapat siasatan SBRM terhadap Hakim Nazlan dilengkapkan pada 23 April 2022. SBRM sendiri telah mengesahkan wujud siasatan tersebut, siasatan terhadap Hakim Nazlan. Nombor 3, menyiasat Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun kerana disyaki seolah-olah cuba melindungi Hakim Nazlan. Kerana saya percaya bahawa tanpa sebarang alasan pokok, tindakan Peguam Negara melambatkan pendakwaan terhadap Hakim Nazlan adalah sangat mengecewakan dan ini akan membawa kepada persepsi yang negatif terhadap perjalanan sistem keadilan di Malaysia. Terima kasih. Pertama, saya mewakili orang muda dan seorang yang mempunyai latar belakang undang. Kita fikir ini bukan soal nama saya Farhan Khairuddin, mantan aktivis pelajar, seorang pengamal undang. Ini bukan soal Najib Razak semata-mata. Bukan. Sebagai rakyat Malaysia dan rakyat yang mencintai negara ini,
kita mesti make sure iaitu sistem yang melindungi kita sebagai rakyat, iaitu sistem keadilan ini mesti seharusnya sebenar-benarnya telus, mesti seharusnya sebenar-benarnya bersih, supaya keadilan itu boleh kita prevail, boleh kita angkat. Tetapi apa yang berlaku dalam kasus seperti ini, dalam kes seperti ini, SPRM dah buat siasatan, SPRM dah hantar ke pejabat peguam negara, pejabat peguam negara nafi, SPRM keluarkan semula kenyataan bahawa dah siap siasatan, serah kepada peguam negara, tapi sehingga ke hari ini soal kedudukan Hakim Nazlan, salah laku dia kerana tidak mengisytiharkan diri dia mempunyai konflik of interest ini, menyebabkan ramai dalam kalangan rakyat, khususnya orang muda, mempunyai trust deficit kepada sistem keadilan negara. Dan ini tidak bagus untuk negara kita. Ini kalau saya nak sebutkan di sini, ini bukan soal politik dah. Betul. It could be anybody. Bukan Betul, Najib betul. Razak semata-mata. It could be me. It could be you guys. Jadi soal keadilan negara ini bukan soal politik, ini soal perjuangan rakyat. Ya, setuju. Betul. Kita nak everyone must be treated equally under the law. Hidup anak muda. Sebab itu saya harap ini bukan perjuangan di sini saja. Ini juga perjuangan yang seharusnya ditegakkan oleh rakan-rakan yang berada dalam parti-parti politik lain. Betul. Bersih perjuangkan keadilan, justice, equality. But can you guys see what happened now? Ya. Apakah kita boleh melihat dengan mata yang buta atau mata hati kita yang benar-benar terbuka? This is injustice. This is unfairness. Sebab itu, kita harap rakan-rakan semua dapat sebarkan mesej ini kepada rakan-rakan rakyat di luar sana. Kita juga rakyat. Kita nak soal keterusan dalam keadilan ini menjadi agenda utama. Dan kena ingat, satu saat kita delay justice, satu saat itu menyebabkan an innocent man suffer, Ya. dianiaya. Betul. Kalau kita nak berjuang dengan keadilan, kita mesti berjuang atas pasti keadilan yang sebenar-benarnya. You tak boleh bergantung kepada minta maaf saya cakap lah, kalau kita dalam yang ada background undang-undang sikit, kita boleh kata this is beyond the law. Ya. Ini seolah-olah beyond the law. Hakim Nazlan mempunyai kapasiti dan tanggungjawab dia untuk mengisytiharkan diri dia mempunyai kepentingan Betul. Kenapa diam? dalam kes ini. Tapi kenapa dia? Ya. Kenapa dia Tadi diam? Kita dah tengok SPRM dah buat siasatan dan ada kebarangkalian berlakunya salah laku Seksyen 220 Kanun Jenayah Negara. Ya. Dan ini bukan perkara main-main. Ya. Itu belum kita sentuh lagi soal-soal lain. Soal campur tangan susun hakim itu, susun hakim ni, kita tak nak sentuh bab itu. Tetapi kita nak hari ini keadilan ini mesti ditegakkan kepada semua. You tak boleh be selective. That's why kepada rakan-rakan saya di luar sana orang muda, saya yakin perkara begini akan dijadikan isu politik. Akan dijadikan isu politik. Hari ini ramai politikus-politikus yang keluar naik highlight, naik truk berceramah kepada rakyat menggunakan modal ini, menggunakan unfairness dan injustice ini sebagai modal kempen mereka. Dan ini tak patut berlaku pada negara kita yang telah mempunyai, orang kata apa, susun masyarakat yang telah ada pendidikan maju dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saudara dan saudari, this is injustice, ini adalah unfairness, dan saya mengharapkan bahawa mesej ini dapat disebarkan kepada rakan-rakan di luar sana. Baik, hidup bahawa anak muda. ini bukan soal Najib Razak. Ini soal undang-undang, soal sistem keadilan negara yang perlu ditegakkan. Kalau undang-undang pun kita buat main, apatah lagi perkara lain. Jangan cerita Ya. integriti dan sebagainya. Hidup anak muda. Hidup orang muda. Hidup anak muda. Kami orang muda, kita nak perubahan PRU 14 dulu supaya negara ini lebih telus. Negara ini lebih bersih. Negara ini lebih adil. Tapi perkara itu tak berlaku. Macam mana tuan-tuan, saudara dan saudari, seolah-olah kita ada common interest di sini. Kita ada biggest enemy. Enemy kita siapa? Yang merompak duit negara siapa? Jolo.
Tapi kenapa Jolo dilindungi? Betul. Kenapa tidak diambil tindakan? Kenapa tidak dibawa balik? Ya. Nik Faisal, Siti Atta Aziz, mengapa mereka ini kebal daripada undang-undang? Apa negara ini negara sesatu-satu kumpulan ataupun negara ini negara kita? Ini negara kita. Kita berkongsi tanggungjawab yang sama untuk pastikan fundamental asas negara ini tidak digoyahkan dan tidak dirobek oleh mana-mana politikus. Ya. Itu saja, saya minta just terbaik semua. Ini Sebarkan. adalah perjuangan kita bersama. Kongsikan. Sebarkan, kongsikan. Ini isu negara dan Ya. dia mesti diselesaikan segera. Peguam negara, jangan selfish. Ya. Jangan Terbaik. fikir diri sendiri. Fikir soal negara dan rakyat di bawah. Terbaik anak muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamidah. Okay, saya selaku wakil juga kepada Nak keluar? apa tu Apa ni? kita punya NGO iaitu Malaysia International Humanitarian Welfare Foundation. Kami hadir hari ini untuk buat laporan polis sebab kita rasa sudah sekian lama perkara ini timbul dan tidak ada apa-apa tindakan diambil dan ini telah menimbulkan banyak keraguan, banyak persoalan yang Betul. tak dijawab. Lama Dan sangat. saya rasa penting untuk ketika ini pihak kerajaan, siapa juga yang berkuasa, memperjelaskan kepada rakyat sebab rakyat nak buat keputusan ni. Tiap hari dah dekat ni. Kita tidak mahu berdasarkan fakta-fakta yang tidak betul, keterangan-keterangan yang mengelirukan, penerangan yang tidak dijelaskan dengan sebenarnya. Rakyat sekali lagi membuat satu kesilapan untuk memilih kerajaan yang mereka mahu. Dalam hal ini ya, keraguan yang kita kata. Contohnya satu. Kita tahu kertas syaratan telah viral untuk sekian lamanya. Hampir 3-4 bulan. Persoalannya, kenapa sehingga ini tidak ada sebarang kenyataan daripada SPRM, tidak ada sebarang kenyataan pada AG untuk mengesahkan bahawa IP itu adakah ia betul-betul sahih atau tidak? Rakyat nak tahu itu je. Kita nak tahu benda itu sahih atau tidak. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kenapa didiamkan dan membuatkan rakyat hari ini membuat andaian persepsi sendiri? Dan ini adalah satu perkara yang tidak sihat untuk negara. Kita mahu negara kita hari ini sihat dan dilihat sihat. Kalau kita hari ini fitnah soal fakta-fakta keliru kita tidak ke hadapan. Sama juga anak muda ni. Kita hari ini hadir buat laporan polis. Kita mohon pihak polis untuk menyiasat apakah sebabnya, kerana apakah isu siasatan SPRM yang viral itu tidak diambil tindakan. Tuan-tuan dan puan saya nak bagi tahu. Mungkin sebagai orang biasa, mungkin anak-anak daripada undang-undang akan tahu. Kita kata conflict of interest. Ada apa? Ada kepentingan ataupun konflik, ada pencanggahan kepentingan. Tetapi tahu tak, perkara ini di bidang kehakiman merupakan satu jenayah. Kan? Seperti yang kita cakap kat tadi ya, iaitu kalau apa siasatan yang dibuat oleh SPRM itu benar dan satu pendakwaan dibuat, Hakim Nazlan sebenarnya telah melanggar etika kehakiman yang mana satu kesalahan di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiasaan. Ya, Kanun Kesiasaan. Satu jenayah.